بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang usaha Saudara Badrul Azmir dan seluruh warga Hajatan Kuasa Surau Al-Muhaimin, khususnya kepada para musyahidin, para penonton, dan juga para follower, pengikut Facebook Surau Al-Muhaimin yang akan menonton siaran ini nanti, khususnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang bakal bersama menyaksikan mungkin rakaman ini akan diulang semula untuk dipertontonkan semula kepada tuan-tuan, dan kita harapkan ada kebaikan daripada apa yang kita lakukan pada malam ini. Dan alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersama pada ruang ini untuk menyambung pengajian kitab Praktikal Solat Sempurna. Kita harapkan kitab ini dapat menjadi rujukan yang mandu kita untuk mendirikan, membangunkan solat dengan sempurna. Sebab itu Allah kata aqimus solat, dirikan solat. Bukan solat je, solat ada benda yang perlu kita bangunkan, dirikan, tegakkan agar dia betul-betul tertegak, terbangun dengan sempurna sebagai persembahan utama seorang hamba menghadap Tuhannya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian pada muka surat 60, iaitu praktikal solat yang ke-25 insya-Allah. Selawat dan salam juga kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Selawat dan salam yang kita utuskan dengan harapan moga-moga menjadi talian kasih umat buat baginda. Sebab Nabi kita hanya akan kenal kita dengan talian ini. Jadi orang-orang yang hidup sebagai umat Muhammad, walaupun kita memperakui diri kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bimbang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenali kita di akhirat besok di padang mahsyar. Ya. Sehingga Nabi SAW pernah menyatakan orang yang paling kedekut adalah orang yang tak pernah berselawat pada baginda. Sekalipun disebutkan dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang disebut namaku di sisinya, tapi dia masih tak sudi juga untuk mengutus selawat, doa kesejahteraan untuk baginda. Selawat ni sebenarnya subhanallah sangat indah. Mana tidak ya? Ya, secara logiknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlukan selawat. Sebab selawat itu maksudnya doa kesejahteraan. Siapalah kita? Ya, dan perlu apakah baginda kepada doa umat? Sedangkan baginda memang orang yang paling selamat, orang yang menjadi manusia pertama diizinkan masuk melangkah ke dalam syurga nanti. Tetapi sengaja Allah, ya, dalam Al-Quran pun Allah sebut dalam setiap
khutbah Jumaat pun selalu kita kena ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang dah percaya agama ini, dah percaya Muhammad sebagai Rasul, dah percaya Allah sebagai Tuhan, sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atas baginda. Sebab tujuannya hanya satu, ya, manfaatnya terpulang untuk umat, bukan untuk baginda. Dengan berselawat, ya, kita dapat rahmat, kita dapat keberkatan, dapat perhatian dari Tuhan Muhammad yang sangat mengasihinya. Ya, Habibullah ini sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sehingga dalam syariat Muhammadiyah, siapa yang berselawat, ya, ke atas baginda dijanjikan pulangan 10 kali selawat ke atas baginda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang bawa masuk tu, sila masuk, jangan malu-malu buat macam, ya, Facebook sendirilah, walaupun Facebook juga. Jadi begitulah, ya, kita kena banyak selawat, ya, dan terlalu banyak kita berbicara kadang-kadang. Apa salahnya kita jadi, ya, kita buat tarikat kita sendirilah. Orang-orang tarikat, ya, orang-orang yang ada amalan aurat ni, zikir-zikir tentu, mereka memprogramkan setiap hari atau lepas solat berapa banyak jumlah tentu, dan biasanya ada memuatkan selawat. Jadi apa kata kita jadikan diri kita di kalangan umat yang ada program selawat dalam hidup kita. Contohnya lepas sembahyang 10 kali selawat, kan? Maknanya sepanjang hari kita tu kita dah ada 50 kali selawat. Dan 50 kali selawat artinya kita telah pun mendoakan untuk diri kita sendiri 500 kesejahteraan, keselamatan, ya, kebaikan, keberkatan dalam kehidupan kita. Indahnya selawat. Begitulah kasihnya Muhammad pada umat ni terlalu hebat, sehingga dia memperuntukkan, meninggalkan sesuatu benda yang terlalu besar untuk umat. Cuma umat, ya, kita sebagai umat mau ambil atau tidak itu sahaja, ya, berbanding apa-apa amalan lain ataupun kerahan-kerahan perbuatan lain. Subhanallah, hanya dengan sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dalam bentuk selawat-selawat yang berbagai macam, Allah doakan kita dengan sekali selawat itu 10 doa kesejahteraan. Subhanallah, ya, beruntungnya kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sidang penonton yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah pun menamatkan, ya, amal ibadah kita ataupun fasa Ramadan yang kita lalui dengan berbagai amal ibadah, alhamdulillah, ya, dengan berbagai pengisian. Dan moga-moga kita harapkan dengan usaha-usaha kita Allah anugerahkan kita keampunan, kan, itu janji Ramadan. Allah anugerahkan kita Lailatul Qadar untuk jadi bekal untuk kita bangkit di akhirat dengan amalan sebanyak itu 83 tahun 4 bulan. Moga kita jadi orang-orang yang berjaya di akhirat. Dan hari ini, ya, kita masuk ke Aidilfitri dalam keadaan yang sangat sederhana, ya, tapi tetap raya juga walau macam mana pun. Dan alhamdulillah rutin biasa kita mula berjalan sebagaimana biasa, dan kita terus berjalan, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal qaur. Ya, apa maksudnya? Rasulullah SAW meminta kita ni agar jangan kita terungkai semua benda yang dah kita garap dalam kebaikan. Artinya lepas raya dah tak ada langsung Quran, ya. Lepas raya dah tak ada langsung amal ibadah. Lepas raya dah tak kisah langsung pengajian. Alhamdulillah, surau ni di antara surau yang saya rasa, ya, banyak keberkatannya. Mungkin usaha seorang baik, ya, niat-niat yang baik, ya, individu-individu yang baik yang membuahkan keberkatan hingga surau ni begitu aktif, ya. Jadi bersama Sekalung Tahniah kita harapkan kita kuasa terus, ya, kuat mempertahankan usaha-usaha ini, dan kita semua support, ya, dengan apa-apa yang boleh kita bantu agar kebaikan, ya, setiap kali ada laungan azan, setiap kali ada zikir, setiap ada bekal pengajian, semua ruang di Langgar Jaya kondominium ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang enteng, ya, nur surau tu walaupun duduk terperosok di bawah sana tu dia punya nilai keberkatan dia. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan di sini nyaman, tenang, kurang masalah. Yalah, di samping pengurusan yang bagus, tuan-tuan jangan nafikan, ya, peranan keberkatan yang datang daripada usaha-usaha agama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi, ya, dah 9 orang, saya kata 10 orang pun nak ngaji, ya, tapi tak apa.
9 ke 10 lah, dekat sangat. Okay, kita masuk pada pengajian kitab kita, ya, praktikal solat sempurna. Itu dah hilang dah kitab ni. Kan boleh kira kan, kita ni kadang raya apa semua hilang. Alhamdulillah kalau masih ada. Kitab ini juga yang kita jadi dugaan sebab memang belum habis pun. Baru muka surat 60 malam ni. Daripada, ya, semua muka surat yang lebih kurang 170 muka surat yang akan kita tamatkan, ya, nanti. Jadi praktikal solat sempurna yang ke-25 adalah, ya, pada, okey, kita flashback balik. Pada pertemuan lalu, April awal dulu, kita berbicara tentang yang terakhir yang kita dituntut dengan sunat hay'ah, bahawa kita kena berhenti seketika selepas menamatkan bacaan surah sebelum kita rukuk. Pesan tak? Ya, kita dah cerita lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bukan lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Kena ada sakta. Sebab sakta itu adalah satu suasana ataupun satu tata cara yang agak sopan dan melambangkan ketenangan orang yang sedang menghadap Tuhan. Yalah, step by step, satu demi satu, begitu cantik lah. Apatah lagi seorang imam, dia kena semayang dengan gaya yang begitu tenang. Dan sebab itulah nama kitab ni praktikal solat sempurna. Bukan asal solat je. Praktikal solat sah lain, ni sempurna, cantik, indah sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas kita, ya, menamatkan saktah, tempoh saktah tu, saktah ni tempoh masa yang sekejap je kan. Dalam Al-Quran pun ada saktah, mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman kalla bal rana ada bal rana, berhenti sekejap. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Macam tu. Seterusnya, jadi muka surat 60 ni, praktikal yang ke-25, kita dituntut untuk melakukan takbir intiqalan. Ya, iaitu membaca Allahu Akbar atau melafazkan Allahu Akbar ketika hendak rukuk. Ya. Menyebut atau melafazkan takbiratul intiqal. Bila sebut takbir, lafaznya itu Allahu Akbar. Dalam solat ni ada dua jenis takbir. Yang pertama takbiratul ihram, iaitu takbir rukun. Kita dah sebut dah ni, dah bicara panjang tentang. Yang kedua takbiratul intiqal, ya, takbir kerana berpindah. Takbiratul ihram maksudnya takbir yang mengharamkan. Daripada halal bercakap, bila dah Allahu Akbar mula solat dah haram bercakap. Ya, takbiratul ihram juga bila mana Allahu Akbar mula solat, itu takbiratul ihram. Dah masuk solat, dah tak boleh makan walaupun celah gigi ada sebiji nasi. Haram hukumnya, batal solatnya. Tapi nak cerita kat sini, di samping takbiratul ihram ada satu lagi bentuk takbir dalam solat, iaitu namanya takbiratul intiqal. Ya, takbir menyebut Allahu Akbar, al-intiqal maksudnya perpindahan. Berpindah, ketika berpindah itu. Ya. Ketika berpindah itulah kita, ya, kena melafazkan takbir. Ya, bacaan takbirnya adalah sama juga, Allahu Akbar. Kita dah bicara panjang tentang lafaz ini, yang, ya, dan takbiratul intiqal ni dia sesuai dengan namanya, iaitu takbir semasa berpindah. Sebab apa? Ya, sebab tu di hikmahnya adalah, ya, kerana apa? Dalam sembahyang ni kita dituntut untuk kekal berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak, bila habis surah kita nak bergerak pada rukuk, nanti rukuk kita bertasbih subhan rabbil azim. Jadi di antara ruang sebelum sampai kepada posisi sempurna rukuk, ruang kosong, pergerakan tu kita muatkan dengan Allahu Akbar. Itulah tujuan asalnya. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi, ya. Begitu juga, ya, dalam Imam Syafi'i sendiri sebut dalam Al-Iqa', ya, dalam Fathul Mu'in juga disebut, dalam Kifayatul Akhyar, dan banyak kitab-kitab dalam, ya, mazhab kita menyebut tentang hikmah kenapa disyariatkan takbiratul intiqal ini. Dalilnya hadis yang sama juga. Abu Hurairah menyatakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah waktu sembahyang, dia kata, idza qama ila salah, bila mana bangun memulakan solat, yukabbir, ya,
Baginda akan bertakbir hina yaqum, ketika mana dah berdiri tegak, itu takbiratul ihram. Ya. Thumma yukabbir hina yarka. Kemudian baginda juga akan bertakbir, artinya sebut Allahu Akbar lagi ketika nak rukuk. Yang ni takbiratul intiqal. Yang ni sunat. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Dan takbiratul intiqal ni banyak. Setiap kali berpindah, ya, daripada gerakan solat semuanya kita bertakbir. Dan ingat takbir bukan angkat tangan. Takbir adalah Allahu Akbar. Ramai di kalangan kita yang sembahyang tak sebut pun. Main lepas itu turun, bergerak sana senyap je, rugi. Memanglah sunat yang rukunnya ya takbiratul ihram. Tetapi bukankah kita sedang bersolat? Bila solat kita mempersembahkan ibadah pada Allah, kita kena persembahkan yang terbaik supaya kita dapat hasil yang terbaik, dapat kasih Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Maka besarkan Allah. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Maka tolonglah praktikan balik ya amalan solat ni dengan tepat. Jangan main lepas, turun, bangun tanpa sebutan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang dia sunat, tetapi itulah hakikat solat yang sebagaimana ya digambarkan oleh Abu Hurairah bercerita bagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi suruh kita sembahyang macam baginda, sallu kama raaitumuni usalli. Artinya Rasulullah bila dah baca ya surah ya kalla la wasjud wa qatarib Allahu akbar, sebut. Dan oleh kerana takbir ini namanya takbiratul intiqal. Sini ada sedikit penjelasan ya, supaya kita dapat memberikan hak yang tepat kepada takbiratul intiqal. Ya, takbir ini adalah takbir yang kita kena sebut selari atau seiring ya, ngam-ngam memuatkan ruang perpindahan. Jangan kurang, jangan lebih. Itu asalnya. Ya. Jangan kurang, jangan lebih. Sebab tu dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, takbiratul intiqal ni ada kalanya kita panjangkan, ada kalanya kita pendekkan, sesuai dengan ruang perpindahan. Sebab namanya pun al-intiqal, takbir kerana berpindah. Okey? Jadi ketika mana bergerak untuk rukuk, kita bertakbir dengan sesuai daripada berdiri untuk rukuk tak lama. Sebab dekat Allah, kita nak rukuk kan, ngam tangan rukuk ya, kepala semua separas dengan punggung, maka berhentilah bar kat situ. Perasan tak? Allahu Akbar. Jangan nak rukuk kita takbir Allahu Akbar, tak musabah pun. Dia tak kenalah dengan gitu. Dan bila mana nak turun daripada ya i'tidal kepada sujud, panjang sikit. Allahu Akbar. Bangun dari sujud, nak duduk, pendek je, dekat Allahu Akbar, cukup lah. Tapi kebanyakan kita dan sebahagian daripada ustaz-ustaz atau imam kita, agak ustaz-ustaz kita cakap gitu, tapi kita tegur semualah kan, benda yang betul kita terimalah. Ya, ada di kalangan kita yang suka memanjangkan sampai tanpa keperluan dan tidak menepati maksud takbiratul intiqal. Contohnya dia nak sujud ya, daripada duduk yang pertama duduk antara sujud, nak sujud yang kedua, dia sebut Allahu Akbar. For what? Nanti akan jadi ya, dalam sujud pun masih bertakbir. Maka sebab itu akan berlakulah kesilapan. Jadi kuranglah kesempurnaan, tak tepatlah. Sebab nama takbir itu apa? Bukan takbir sujud, bukan takbir rukuk, takbir intiqal, takbir sewaktu bergerak berpindah. Maka skill ni sebab tu cantik perbahasan. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut tentang betapa takbiratul intiqal ni kena memenuhi ruang pergerakan perpindahan. Dan ada satu ruang perpindahan intiqal yang agak panjang ya, dan sepatutnya memang kena fit, iaitu bila kita bangun dari sujud yang kedua pada rakaat pertama untuk ke rakaat kedua, dan daripada sujud yang kedua rakaat yang ketiga untuk bangunan yang keempat. Mana tak panjangnya daripada sujud nak berdiri. Dan kemudian dalam mazhab kita kan kita dituntut untuk duduk istirahat, duduk istirahat sekejap. Yang duduk ya iftirash, duduk tayar awal tu. Maka sepatutnya kalau begitu ya, saya bayangkan kita daripada sujud ya,
Kita sujud, kita nak bangun berdiri, Allah, duduk sekejap istirahat, Allahu Akbar. Dia tak ada angkat tangan kat telinga tu. Itu rakaat. Sebab daripada rakaat pertama dan rakaat ketiga nak pergi ke empat, ya, satu nak pergi dua dan tiga empat tak ada angkat tangan kan. Itu nanti kita ceritalah. Jadi panjang. Maka kepanjangannya itu, ya, dalam perbahasan mazhab kita, antaranya Imam Suyuti menyebut betapa dia boleh dipanjangkan sehingga 7 alif atau 14 harakat. Ya, mad arid sukun pun kita tahu 3 alif 6 harakat. Jadinya artinya sekali ganda lagi tu boleh. Ya, jadi pada panjang kalimah Allah saja. Ya, pada lam yang ditafkhimkan, yang ditebalkan tu daripada Allah, kat situ saja boleh panjang. Kat situ saja yang boleh dipanjangkan. Yang lain kita tak boleh lah. Tak boleh Allah, tak jadi pula gitu kan. Akbar pun tak boleh, pun tak boleh, bar pun tak boleh. Yang boleh Allahu Akbar. Itu yang biasa. Di perbahasan ni memang detail sikit lah, supaya tuan-tuan pegang apa yang dikatakan takbiratul intiqal. Sebab ramai di kalangan kita pun yang tidak memberikan hak takbiratul intiqal. Kedapatan juga ada orang, ya. Okey, saya habiskan dulu cerita tadi. Maka kalaulah kita rasa itu bebanan, ya, nak bertakbir sepanjang daripada sujud sampai nak berdiri ke rakaat kedua tu mengah jadinya. Ialah daripada sujud angkat kepada Allah, ya, kemudian duduk lagi istirahat, ya, kemudian bangun berdiri pula. Jangan. Ya, saya cuba bunyikan dan saya bayangkan saya sujud, ya. Allahu Akbar. Macam itulah lebih panjangnya. Kalau ada kepayahan atau rasa kerahan tu agak susah, maka kita diharuskan untuk memilih salah satu takbir ketika bangun daripada sujud tu, ya. Untuk berdiri boleh dipendekkan. Pilihan pertama boleh kita ambil hanya sekadar daripada bangun angkat kepala sampai duduk istirahat. Maka dipendeklah Allahu Akbar, tapi tak habis lagi bangun, baru bangun. Pilihan kedua, yang ini lebih baik berbanding yang pertama, iaitu kita tak mulakan takbir melainkan setelah mana kita angkat kepala lepas duduk istirahat. Dah duduk istirahat, kita angkat dulu, ya, dah duduk baru kita bangun Allahu Akbar. Khusus untuk imam yang kedua ni lebih baik, walaupun yang bagusnya kesempurnaan yang tadilah. Gitu kan. Jadi kalau kita beramal dengan ilmu kan cantik. Jadi sekurang-kurangnya bukan apa kalau imam melambatkan sedikit, ya, gerakannya, ya, ataupun takbirnya, itu lebih baik daripada dia bertakbir dulu, kemudian, ya, bila makmum bangun tengoklah imam masih duduk lagi rupanya, ya, dia Allahu Akbar rupanya baru nak bangun sampai situ. Jadi pilihan kedua lebih baik. Tapi pilihan yang paling bagus adalah memenuhi semua ruang pergerakan daripada mula angkat kepala sampai berdiri tegak. Maka yang pendek tetap pendek, yang panjang tetap panjang. Satu lagi kesilapan yang kita nampak, yang perlu kita sebut dan kita ubahlah, iaitu ada di kalangan kita yang di kalangan kita ni yang menyebut takbiratul ihram, takbiratul intikal ni terlebih dahulu sebelum memulakan gerakan. Tuan-tuan perasan tak? Ada. Dan ramai masalahnya. Iaitu contohnya ketika mana dia berdiri untuk solat, dah habis baca surah, okey, dia nak rukuk, maka lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, baru dia angkat tangan. Ini pun satu kesilapan, ya. Maka takbir itu tidak akan menepati kehendak takbiratul intiqal. Sebab takbir ini adalah takbir yang seiring dengan pergerakan, bukan sebelum ke pergerakan. Ya. Malah ada imam-imam yang bertakbir ketika berdiri sebelum rukuk. Dah habis takbir baru dia bergerak. Maka perhatikan, ini satu kesilapan. Di sudut istilah bahasa pun tak kena dah. Tak ada dalam sembahyang takbir ketika berdiri. Ya, takbir lepas baca surah tak ada. Yang tu takbiratul ihram mula solat adalah. Tapi lepas, ya, baca surah ketika masih berdiri tak bergerak lagi, takbir tak ada.
Takbiratul qiyam tak ada, dia takbiratul intiqal. Begitu juga. Itu satu jenis. Ya. Yang satu jenis lagi, ya, dia bertakbir selepas bergerak sempurna. Ini lagi teruk. Ya. Ini pun ada di kalangan pattern imam kita yang bertakbiratul intiqal selepas sempurna dia bergerak. Maka ini bukan takbiratul intiqal. Ini takbir dalam rukuk. Ini kita gambarkan, kita tengok, ya. Lakum dinukum waliyadin. Dia tak bertakbir tapi dia bergerak. Allahu Akbar. Dah rukuk baru dia bunyi Allahu Akbar. Ini pun satu kesalahan. Ya, bukanlah tak sah solat, tapi itulah tak sempurna, tak tepat. Sebab takbiratul intiqal lah takbir yang mengiringi pergerakan perpindahan, bukan sebelum, apatah lagi selesai. Ya, setelah selesai kita bergerak baru kita bertakbir. Itu satu kesilapan. Di sudut istilah pun dah tak tepat. Sebab tu saya suka menyebut, ya, tentang satu perkara ni kita fahami istilah apa maksud, kenapa dinamakan takbir itu takbiratul intiqal. Baru kita dapat gerak, baru kita dapat faham. Takbir itu dinamakan intiqal sebab apa? Sebab al-intiqal maksudnya nakal, pindah. Dan takbir itu mesti disempurnakan ketika bergerak, berpindah sahaja, bukan sebelum, apatah lagi selepas sempurna berpindah. Pernah juga saya menerima ramah seorang imam. Sebab, ya, seringkali juga kita dapati dia ketika sujud terutamanya, ya, imam dan makmum berdiri yang tidak. Jadi bila mana nak sujud ni, imam ni akan bergerak dulu. Dia turun siap-siap, dah sujud baru dia kata Allahu Akbar, kepala dah kat bawah tu. Dah sujud dah baru dia kata Allahu Akbar. Ya, barulah makmum pula turun. Saya tanya dia lepas sembahyang, saya kata, kenapa buat gitu? Ya, kenapa buat macam tu? Ya, ini satu kaifiat takbir yang takbiratul intiqal yang tak tepat. Dia kata bukan pusat. Ya, makmum tu. Okey. Kalau saya takbir ngam-ngam nanti, dia orang kejar. Dia kejar dan kemudian dia potong saya pula. Kesian kat makmum, nanti sembahyang dia tak, ya, jadi makruh. Tahu pula dia potong imam atau sayang imam, hukumnya makruh dan meluputkan, mencederakan fadilat jemaah. Jadi dia sayang yang tu. Tapi saya kata tuan-tuan, imam buat benda tu, imam buat dulu dah makruh dah. Jadi makmum pun bersolat dengan imam yang kurang ilmu, kurang tepat praktikalnya, dia dah rugi. Bukan, ya, disebabkan oleh kesilapan makmum, kesilapan imam. Jadi imam kena jadi orang yang bertindak, ya, bergerak, ya, bersolat dengan tepat. Jangan hanya, ya, kerana satu alasan yang tidak ada pun sebenarnya, ya, kerisauan itu patut dilakukan. Sebab imam bila mana dia menyempurnakan solat, makmum jadi tanggungjawab untuk ikut selepas sempurna pergerakan imam. Yang itu makmum kena belajar. Tapi kalau makmum dah belajar, imam dah buat tak betul, lagi susah. Jadi tolong pastikan pergerakan kita, ya, bertakbiratul intiqal tu seiring dengan lafaz Allahu Akbar, ya, bukan sebelum, apatah lagi selepas. Jangan bergerak dulu, dah bergerak, dah sujud ngam, baru ketika sembah muka tu bunyi lagi Allahu Akbar, sengau pula tu. Itu satu kesilapan, ya. Bukanlah benda yang menjadikan solat tak sah, tapi ialah kesempurnaan. Kita cerita tentang kesempurnaan. Okey, selesai takbiratul intiqal. Rasanya benda tu semua saya dah rangkumkan, dan tolonglah, ya, kita sembahyang dengan tepat. Allahu Akbar itu kita sebut selari dengan pergerakan. Bila selesai pergerakan, barlah di situ, ya. Jadi jangan bergerak sebelum bersama dengan Allahu Akbar, dan jangan, ya, bergerak terlebih awal ataupun bertakbir dulu, ya, sebelum sempurna takbiratul ihram. Ya, takbir lafaz itu disempurnakan. Okey, faedah kat situ disebut, ya, di antara hikmah bertakbiratul intiqalat ini agar solat sentiasa terisi dengan zikrullah sepanjang mendirikannya. Ini yang kita sebut tadi, ya. Tujuannya walaupun tak sebut pun sah, tapi, ya,
sembahyangkan, Allah sebut apa? Wa aqimis solata lidzikri, sembahyanglah untuk sebut aku, untuk ingat aku. Maka dalam solat semua zikir kita muatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, besarkan Allah. Jadi jangan senyap, yalah turun sujud senyap, turun rukuk senyap. Ya, pendiam sangat ke? Cakap banyak juga rupanya. Tapi time sembahyang jadi pendiam. Rugi. Ya, saya selalu mengulang benda yang sama. Apa? Nak mengajak tuan-tuan buat benda yang sunat begini je tuan-tuan. Selalu kita ni beralasan alah sunat je, tak buat pun tak apa sembahyang sah. Tuan-tuan tahu tak apa maksud sunat? Sunat ni artinya pahala ekstra. Tuan-tuan, ya, kalau kita bayangkanlah ada orang 10 tahun dia dah sebut Allahu Akbar. Sembahyang dia tu semua dia sebut Allahu Akbar. Yang kita dah 10 tahun sembahyang tanpa sebut takbiratul ihram, main lepas turun gitu je, tak bunyi langsung. Pahala 10 tahun sembahyang, ya, dengan Allahu Akbar. Akan kita tengok kat besar besok kat akhirat macam mana besarnya. Sekali sebut subhanallah pun pahalanya penuh kontainer pahala tu. Bayangkan kalimah Allahu Akbar yang kita tinggalkan tu, subhanallah, akan jadi tangisan besok kat akhirat. Oh, seram sikit cerita tu kan. Oh, saja sikit. Kalau tidak ada gitulah dia tak nak buat. Dia kata apa? Sunat je sah, tak buat pun tak apa. Engkau kalau benda ibadat, ya, benda kebaikan, tak buat pun tak apa. Tadi kalau nasi tambah boleh lagi, boleh, insya-Allah tambah boleh lagi. Nasi tambah, lauk tambah nak. Tapi kalau amalan tambahan, sebab amalan sunat ni artinya amalan tambahan. Sebab tu namanya nafilah. Amalan-amalan tambahan. Jadi alang-alang dah solat, biarlah kita grab semua ruang pahala yang sepatutnya kita dapat ambil lah semua. Sempurnakanlah betul-betul. Rugi tuan-tuan kalau kita tak dapat apa yang sepatutnya kita dah dapat. Okay, seterusnya kita masuk bicarakan praktikal solat yang ke-26. Apa dia? Mengangkat kedua-dua tangan ketika rukuk. Apa yang tadi? Tadi sebut. Ini angkat tangan. Ya, okey. Ini pun sunat. Ramai tak angkat. Bila sunat buat sunat je, ramai tak nak buat. Alah sunat sat, mayang tak sah pun. Jadi macam ni ya. Mayang, ya. Jadi bila sebut lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Dia macam tu lah. Lepas tu sebenarnya sepatutnya Nabi buat, ya, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Beza pahala angkat tangan pun, ya. Kalau setahunnya pahala angkat tangan setiap hari 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat tu. Jangan main-main bang. Angkat tangan tak akan jadi koma, tak akan jadi stroke, malah itu lagi baik. Ya, tapi malahnya kita dengan alasan tak apa sunat je, hentikanlah. Yang cakap-cakap gitu. Bila perasan tak? Kita ni kena cuba membesarkan dan mengagungkan Tuhan kita dalam hidup kita. Ya, bayangkan kalau kita berhadapan dengan kekasih hati kita, semua benda kita nak beri yang terbaik. Semua benda kita nak persembahkan yang terbaik. Jadi janganlah gayakan seorang hamba yang langsung tak kisah sangat hatinya dengan Tuhan. Ya, kita lebih kurang je dengan Tuhan. Asal sah sudah, subhanallah. Ya, habis dengan isteri kita, asal beli sudah, asal ada sudah. Ya, dengan anak-anak kita tak kan, kita selalu beri yang terbaik kan. Barulah kita dapat yang terbaik, dan itulah nilai jiwa hamba kita dengan Tuhan tahu. Jangan main-main, jangan pandang enteng benda tu. Sebab tu jangan marah kalau Allah tak peduli dengan kita. Ya, jangan rasa jauh hati dengan Tuhan bila mana Allah tak beri kita rasa kemanisan dalam beribadah. Sebab kita pun endah tak endah dalam perlakuan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu angkat Nabi angkat macam mana kena tahu. Kan? Yang kita dah bicarakan sama ketika takbiratul ihram pun angkat benda yang sama. Pertama sekali angkat tangan terlalu betul facing the kiblat. Tapak tangan ya kena menghadap kiblat. Ya, bukan macam Power Rangers Ultraman macam ni. Ya, maka ada dua pendapat. Pertama kata hadwa udhunai, separas telinga baginda. Ni separas telinga lah ni. Tangan buka sikit bukan genggam, tapak bukan cekang je, tak biasa je. Tu untung juga kan. Pakai Facebook Live ni nampak tu tangan macam mana. Saya pun ya dapat gambarkan macam mana sebenarnya angkat tangan ni menghadap kiblat. Ya. Yang kedua parasnya adalah separas telinga dengan anak jari bawah ni, ibu jari separas anak telinga bawah, dan yang atas ni separas telinga tu. Itulah.
Ya, dan kemudian periwayatan yang kedua dikatakan ya bahawa Nabi mengangkat separas bahu. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pilihan yang beginilah, separas bahu dikatakan bawah pergelangan tangan ni. Boleh saja kalau kita nak berpegang pendapat yang sebegini. Ya, jadi dalam batas ini diterima sebagai betul lah. Dan perempuan kena merapatkan lengannya ni dengan rusuknya, maka dia lagi dekat begini sajalah. Masih tepat ya. Dan jangan rigid sangat, jangan tengok orang dia tak tepat, adanya lebih saya, jangan gitu tuan-tuan. Membazir masa benda-benda gitu. Sebab ya, periwayatan banyak tu sebab apa? Sebab apa Nabi ada kata macam ni, ada kata parah ni. Jawapan mudah aja tuan-tuan, sebab apa? Sebab Nabi tu orang, bukan robot. Artinya kalau dalam batas ini Nabi pernah buat begini dan kami pernah buat begini, artinya okey tu. Sebab Nabi pun manusia biasa, bukan robot yang dia set memang datang macam ni je. Kita pun kadang-kadang ya, saya pun kuliah kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang saya ingat sikit, kadang gitu. Begitulah. Kena realistik. Jadi dalam batas tu kita rahmatlah. Ada rahmat, ada ruang selesa untuk kita beramal dengan yang begini, tapi jangan begini. Ini nak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu okey. Nak bagi kuat suara tu. Yang ini angkat takbir. Ya, separas ini. Yang dah lama macam ni hentikanlah. Betul kan? Kita belajar praktikal solat sempurna. Separas ini atau separas ini atau separas ini, dalam batas itu sahaja. Jangan separas ini tak ada periwayatan separas dada tak ada. Allahu Akbar. Itu berenang kuat dada dia lah. Itu kan semayang. Dan Nabi yang banyak tu yang ni pun tak ada. Ini niat nak kaut jauh ni kan. Allah, jangan buat bang. Ya, itu kat kampung dulu kan, itu tok guru silat kita ajar. Itu bukan tok guru solat, tok guru silat yang ajar. Jadi tok guru solat yang ajar ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai ya, jadi tolonglah angkat tangan. Tolonglah angkat tangan, tolonglah sebut Allahu Akbar setiap kali berpindah pergerakan solat. Rugi tuan-tuan. Saya pujuk lagi sekali, rugi siapa tak sebut. Besok kita nangis kat akhirat bangun. Allah, aku semayang banyak tapi dia semayang sama, semayang surau dengan aku. Aku lebih cerdik daripada dia, belajar lagi hebat daripada dia. Tapi ketika solat, angkat tangan nak rukuk tak pernah angkat, main lepas gitu, kena cantik pula perut dah melambak kan. Begitu je bawahnya tu. Ya Allahu Akbar, Allah. Janganlah malam tinggallah bang. Setakat ni rekod kita tak pernah kata ya doktor nasihatkan awak jangan angkat tangan lagi ketika semayang sebab ini menyebabkan penyakit awak, kena stroke dan sebagainya. Tak ada ya. Jadi solat ni memanglah semuanya Allah susun cara baik ya. Kalau kita nak kaji di sudut sains ya, untuk fizikal kita pun sangat baik. Sebab tu ya, dia benda yang datang dari Allah, segalanya kita sempurnakan dengan baik, insya-Allah kita dapat keberkatan. Dalilnya Ibnu Umar berkata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza iftataha as-salah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dahulunya mengangkat kedua tangan baginda separas bahu ya apabila memulakan solat. Ya, separuh bahu dikatakan pergelangan tangan ataupun hujung jari. Itu saya sebut tadi. Ya. Idza iftataha shalah, bila mana memulakan solat itu takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', ketika bertakbir untuk rukuk. Ya, kena faham. Itu orang Melayu bila sebut takbir kita bayang katakan tak. Angkat tangan cerita lain, takbir cerita mulut. Allahu Akbar itulah takbir. Ketika bertakbir untuk rukuk, wa idza rafa'a min rukuk, dan ketika mengangkat kepalanya daripada rukuk. Dalam hadis ni disebut 3 tempat angkat tangan. Bila? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Memang ni je. Rupanya sama. Tak ada beza. Ya. Menghadap kiblat, buka sedikit tangan dan ya separas bahu. Ya, atau separas anak telinga. Separas telinga lah. Kedua, ketika nak rukuk angkat lagi Allahu Akbar untuk rukuk. Dan ketiga, ketika bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Begitu. Jelas ya? Dan dalam mazhab kita disebut lagi bahawa ya sebenarnya 4 tempat angkat tangan. Selain itu tak angkat tangan. Iaitu ketika bangun daripada, siapa boleh jawab? Jawab sikit. Ya, angkat tangan ni bila? Takbir bunyilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu kita bunyi. Kita bergerakkan.
Dalam mazhab Syafi'i, mengangkat tangan ya bersama dengan sebutan Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah ni pada 4 tempat. Dalam hadis ni sebut 3 dah. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika nak rukuk Allahu Akbar, ketika bangun daripada rukuk Sami Allahu liman hamidah. Satu lagi. Bila bang? Ni tok guru semua senyap ni macam mana ni? Ya. Tok guru sedang menggaru. Jadi dia tak boleh nak naik. Okey, satu lagi adalah ketika mana kita bangun dari tahiyat awal untuk berdiri tegak. Bangun dari tahiyat awal, rakaat kedua ke rakaat ketiga. Ketika itu juga kita bangun bersama dengan angkat tangan Allahu Akbar untuk berdiri. Maka 4 tempat sahaja, selain daripada itu tak angkat. Jadi bangun daripada sujud untuk berdiri tegak, jangan angkat tangan. Kerana menyalahi yang tepat. Taklah batal sembahyang tapi nampak tak ngaji lah. Gitu. Tu tahniah Fadilah Abdullah baru jawab. Lambat sikit saya dah jawab dah. Okey tu. Ya, kira dia tulis awal tadi cuma tersiar lambat sikit. Tahniah. Jawapan tepat. Ramai dah ngaji alhamdulillah. Jadi kita ni ya kembangkan ilmu dan kita peringat balik semula supaya kita dapat ya bersolat dengan tepat. Dan anak-anak kita tuan-tuan ya, tolonglah tegur juga walaupun benda sunat. Saya sekali duduk sambil tengok TV tegur. Bangun dari sujud ke rakaat kedua dan bangun daripada sujud yang kedua juga daripada rakaat ya ke rakaat yang keempat tidak ada angkat tangan ya. Itu ya. Itu. Juga bangun ya untuk sujud jangan terus angkat tangan, bangun daripada ada sebabnya. Tapi saya tak berminat untuk bercerita kat sini. Ya. Kita sampai pukul 9 insya-Allah. Nanti sebab saya kena tunjukkan ya, kenapa sebabnya benda ni dikaji dalam perbahasan fuqaha. Saya sebut jugalah. Ya, senang. Kenapa angkat, kenapa tak angkat? Supaya kita ingat. Ya. Kenapa dalam solat ni ada tempat yang kita disunatkan bergerak bersama angkat tangan? Ada tempat yang kita bergerak tak angkat tangan. Ada ke yang tak angkat tangan? Ada. Sujud bangun duduk, ada angkat tangan. Sujud Allahu Akbar, ke ada orang bangun daripada sujud Allahu Akbar duduk tahiyat? Tak ada. Cuma tak perasannya daripada sujud yang kedua. Untuk bangun berdiri pun ramai yang tak perasan buat juga. Okey, sebabnya tuan-tuan, sebenarnya ada sebab dia. Okey, saya ringkaskan ya, dikaji dalam perbahasan fuqaha bahawa sebab kita mengangkat tangan bersama dengan lafaz Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah itu adalah kerana ya, tangan kita melakukan perbuatan yang khusus untuk solat sebelum berpindah. Saya ulang balik. Ya, kita angkat tangan tu adalah kerana ya, perbuatan yang kita lakukan sebelum kita angkat tangan tu adalah perbuatan yang kita gayakan dalam solat. Artinya kalau di luar solat kita tak gayakan benda tu. Contohnya, apa maksud saya? Okey, perasan tak? Ketika kita qiyam, berdiri dalam solat, tangan kita kat mana? Tangan kita kat sini. Nampak? Ini perbuatan solat. Dan kalau berdiri di luar solat, ada tak orang berdiri tak pasal-pasal kat luar, ya, beratur nak masuk, ya, speed 99 nak beli barang, berdiri je ni, ada? Baris kat depan Petronas nak ambil duit, nak bayar, nak beli barang dan sebagainya. Ada orang berdiri macam ni? Tak ada. Orang gila macam ni. Ya, abang kenapa berdiri macam tu? Saya memang pattern macam ni, berdiri mesti macam ni. Ya, abang rajin semayang lah. Padahal tak semayang pun, bohong. Berdiri dalam semayang macam ni. Jadi oleh kerana berdiri di luar semayang dan berdiri dalam semayang berbeza, maka ketika berpindah, bergerak kepada perbuatan berikutnya, kita dituntut dengan tuntutan sunat untuk mengangkat tangan. Jadi kita bersama dengan ya, gerakan untuk rukuk kita angkat Allahu Akbar. Perasan tak? Dalam solat ada satu lagi gerakan diri, apa dia? I'tidal. Diri tegak. Lepas rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Tangan kat mana tuan-tuan? Tangan kat mana i'tidal? Walaupun ada pendapat ya, yang kita tak mau ambil pendapat tu, tapi kita cerita dan cara logiknya pendapat yang berpegang jumhur ulama kata i'tidal tangan bukan kat sini tapi kat sini, juga berdasarkan hujah ini. Bila i'tidal begini,
Pesan kan, kita semua i'tidal, orang Malaysia i'tidal dia macam ni, tangan tak dekat sini. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Oleh kerana tangan kita tidak melakukan gerakan solat dan berdiri di luar pun memang tangan kat bawah. Sebab tu bergerak untuk sujud, kita tak angkat tangan. Ada orang nak sujud, Allahu Akbar, tak ada kan? Turun begitu sahaja. Nampak? Faham tak? Jadi begitu juga. Okey. Kemudian bila dah sujud, rukuk pun kita kena angkat tangan kita. Ialah sebab apa? Bila rukuk, tangan orang yang bongkok buat senaman, dia akan lepas lunjuk ke bawah gitu je. Tapi dalam solat kita pegang kepala lutut. Nampak? Kita pegang kepala lutut kita. Maka itu gerakan khas solat yang membezakan bongkok yang lain di luar solat. Maka kerana itu, ya, ketika kita bongkok untuk solat, bangun melepaskan bongkokkan itu untuk berdiri semula, kita dituntut sunat untuk angkat tangan. Sebab kita melakukan gerakan solat dengan tangan kita. Sebab tu. Okay. Sujud. Bila kita sujud kat bawah, tak kiralah awak buat apa pun, ya, bila seorang tu menyembamkan dahinya ke bawah, tangannya secara automatik dia akan letak kat situ. Ya. Di luar sembahyang atau dalam sembahyang macam itulah. Maka sebab itulah bangun dari sujud kita tak perlu pun angkat tangan. Kita terus letak kat bawah. Dan ketika duduk antara dua sujud, saya cerita sebentar lalu, harap-harap faham. Siapa yang tak faham, ya, jumpa lain kali kita faham. Ya. Duduk antara dua sujud, tangan kita macam itulah. Perasan tak? Ya, orang-orang siapa pun kalau duduk bersimpuh macam tu, tangan kat situ lah paling sesuai. Tak ada orang duduk, ya, menghadap raja ke, tangan dia kat sini, tangan macam tu. Tak ada. Mesti tangan dia duduk atas paha macam tu lah. Duduk bersimpuh comel tu. Ya, putih-putih je pun menghadap raja je, gisha-gisha dia pun macam tu lah, duduk bersimpuh paling sopan. Begitu. Persoalannya, habis kenapa tahiyat awal bangun berdiri pula? Ni, Fadilah dapat tak maklumat ni? Ya, kenapa tahiyat awal kita nak bangun berdiri pula tegak, kita angkat tangan. Sedangkan duduk antara sujud, untuk sujud tak angkat tangan kan? Ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kita terus Allahu Akbar sujud kan? Kita kena angkat tangan dah, Allahu Akbar sujud. Tak, orang tak buat. Jadi nak kena tahu ceritanya kenapa. Kenapa duduk antara dua sujud tak angkat tangan, tapi kenapa ketika tahiyat awal nak berdiri tegak, ke rakaat ketiga kita disunatkan untuk angkat tangan? Siapa boleh jawab? Agak-agak sama. Keyword dia sama juga, iaitu ada perbuatan solat yang kita lakukan dengan anggota yang membuktikan itu perbuatan solat yang tidak kita lakukan di luar solat. Iaitu, saya jawab terus lah. Saya nak minta tepi lah kan. Kerana ketika kita bertahiyat, perasan tak? Jari yang kita biasanya letakkan kat paha begitu sahaja, di luar atau di dalam sembahyang ketika duduk antara sujud, ketika tahiyat awal, jari tangan kanan tu dah mula menggenggam, dan ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah, dia bergerak memenuhi tuntutan solat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan kerana gerakan jari inilah, maka ketika bangun daripada tahiyat awal untuk berdiri tegak ke rakaat ketiga, kita dituntut sunat untuk Allah angkat tangan. Ini perbahasan fuqaha. Begitu detail dan bermaklumat, berhujah. Dan siapa mengaji dia dapat maklumat. Siapa tak mengaji dia tak tahu. Dia dihujahkan. Walaupun Nabi tak bercerita benda ni, tapi ulama-ulama membahaskan. Sebab tu mazhab kita ni adalah mazhab yang menggabungkan, ya, ra'yi dengan, ya, dalil-dalil syar'i. Ya, nas dengan buat pemikiran kita, supaya kita dapat tenang. Allah bagi kita akal untuk kita berfikir, dan Allah bagi juga syariat secara jelas dengan panduan Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Maka moga-moga kita dapat pegang satu benda tu dengan tenang dan dapat beramal dengan penuh keyakinan, ya, selaras dengan manusia yang Allah muliakan dengan akal fikirannya.
Okey. Itu cerita takbiratul intiqal dengan ya, mengangkat tangan ketika bertakbiratul intiqal. 25 dan 26. Habis ceritanya. Sekarang kita masuk ya, berbicara pada perkara yang ke-27. Kalau tak habis pun kita masuk juga sedikit lah, sebab masa Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan. Siapa ada persoalan boleh telah ajukan. Saya baca mesej-mesej ni. Boleh ajukan. Kalau ada persoalan yang berkaitan ataupun yang tidak berkaitan, masih berkisar tentang solat, saya akan terus jawab. Ya. Sebab ya, kita akan ada masa lebih kurang dalam 15 minit lagi untuk bersiaran. Maka pada saya boleh muatkan dengan apa-apa pertanyaan, nanti saya akan jawab. Jadi seterusnya kita sambung pada praktikal solat yang ke-27 yang merupakan rukun solat yang kelima, iaitu rukun fa'li, rukun perbuatan. Solat rukunnya ada 3 bentuk. Ada qauli, ada lafaz, ya, ada fa'li, ada gerakan perbuatan, dan ada qalbi, ya, gesaan hati atau rasa hati kita. Jadi yang ni rukun fi'li, perbuatan. Rukun ni artinya rukun dia tunduk tu. Adapun bacaan dia subhan rabbil a'la tu adalah sunat. Subhan rabbil azim itu adalah sunat. Kita baca nas kitabnya. Rukun kelima, rukuk serta tama'nina. Ya, rukuk serta tama'nina. 27. Kemudian melakukan rukuk dengan membongkok ke hadapan, dengan ya, bukan ke kiri atau ke kanan, bungkuk ke depan. Dengan kedua tapak tangan boleh memegang kedua lutut. Ya, dengan syarat sampai tangan tu boleh sentuh lutut. Itulah rukuk. Sebab tu ya, syarat rukuk ni yang paling kurang, paling minimum yang dikatakan sah rukuk tu bila mana seorang bongkokkan tangan dia kena lutut. Kalau tangan dia panjang Ustaz, alhamdulillah, tu cerita dia. Kalau tangan dia pendek pun dia kena juga sampaikan, sentuh kepala lutut. Itulah sekurang-kurang rukuk. Walaupun tak sempurna, yang sempurnanya sampai jadi bentuk L terbalik tu, sama kepala dengan punggung. Itu the most perfect. Ya, tapi kita nak cerita sah bila mana seorang tu bungkuk sikit kepala dia dan dia tunduk kepala tu, tangan dah secah lutut. Itulah rukuk. Ya. Jadi kalau siapa sakit pinggang, jangan terus duduk. Kalau dia boleh berdiri dan boleh rukuk dengan batas yang tadi tu, ya, maka dia kena cuba dulu. Dia bongkok sikit, sakit tak? Okey yang ni, sampai lutut, awak kena rukuk. Awak tak boleh buat duduk tunduk kepala je. Tu cerita ya. Solat bila seorang sakit, ya, dia kena tahu tahap mana sakit dia. Sebab tu ngaji ni kena berterusan tu. Ramai di kalangan kita yang buat satu rukun solat, sedangkan dia mampu, dia tinggal, dia tak buat. Dalam kaifiat solat orang sakit ni, apa yang dia tak mampu buat, dia boleh replace dengan isyarat. Apa yang mampu dia buat, dia tetap kena buat, walaupun dengan tahap minimum. Sebab tu solat yang the bestnya, yang paling afdalnya, paling sempurna, tapi paling kurang dia kena buat sekurang-kurang sah. Yang paling minimum dah tak boleh, baru pergi syarat. Step tu kena faham, dan step tu kena tahu batas-batasnya. Rukuk, sekurang-kurang rukuk, bongkok tangan kena lutut, sahlah. Kalau dia mampu buat begitu, tapi dia milih untuk duduk dan hanya bongkokkan kepala, tak usaha pun langsung, maka solatnya tidak sah. Sebab dia mampu buat yang minimum, dia terus pergi pada isyarat. The most perfect, minimum, paling minimum ataupun isyarat. Maka jangan terus pergi pada isyarat, check dulu. Ya. Tak apa, yang tu sambil-sambil itu kita boleh ya nyambung. Yang afdalnya, yang lebih afdal ialah membongkok ke hadapan dengan menyamakan belakangnya, artinya punggungnya, dengan tengkuknya, dengan lurus seperti sekeping papan. Macam ni lah. Saya sebut tadi. Ya. Sekeping papan. Serta meluruskan kakinya, iaitu betis dan paha. Ni pun ni kesempurnaan ya. Syarat sah dia tadi bongkok, pegang tangan betul, okey dah. Walaupun bengkok, sah. Tapi yang sempurnanya kena lurus kaki
lutut lurus, belakang pun lurus. Tu. Serta meluruskan kakinya, iaitu betis dan paha, dan dua tapak tangannya memegang kedua lututnya serta menjarakkan anak jarinya. Yang memang nak pegang tu kena jarak lah, kalau pegang rapat tak jadi. Jadi itulah kesempurnaan rukuk. Kesempurnaan rukuk sama, ya, lurus kaki, jangan bengkok. Ramai kita bongkok, ya, dan curi bengkokkan. Sah tak? Sah, cuma tak sempurna, tak dapat. Pahala sempurna tak dapat. Sakit Zat. Yalah, daripada muda tak try, buat elok. Okey. Dan kedua tapak tangan tu genggam kepada lutut. Ini rukun ya. Tu saya kata tadi, rukun ni kita kena tahu bahawa paling sempurna, paling minimum, barulah pergi syarat. Kalau pergi syarat sebelum kita sempurnakan dua yang awal tu, maka kita bimbang solat tak sah. Syikin Mukhtar bertanya, salam Ustaz, untuk masbuk, kalau sebaik tangan sentuh lutut, imam pun dah sebut Sami Allahu liman hamidah, jawab simu, adakah dikira rakaat tersebut? Terima kasih. Soalan macam ni, wow, sonok kan. Ada soalan-soalan tu kita dapatlah mencerna minda, dapat maklumat baru. Okey. Untuk orang yang masbuk dan ketika mendapati imam ketika imam sedang rukuk, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat yang masyhur dalam mazhab kita. Itu mazhab Syafi'i. Yang pertama, ya, seorang tu, kita tahulah stepnya kan. Orang yang masbuk bila mendapati imam sedang rukuk, dia kena buat dua takbir. Jadi cerita step sempurna lah. Yang ni pun saya berhenti kat sini. Kita buat soal jawab ni, sebab ni pun jawapannya saya nak yang panjang, yang jelas supaya nampak. Kita kena buat dua takbir. Ini the most perfect. Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian baru takbir rukuk, Allahu Akbar. Kalau sempat angkat tangan, kalau sempat takbir, itulah yang terbaik untuk takbiratul intiqal. Maka macam inilah, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, rukuk. Okey, cerita takbir dulu. Itu. Dan tak boleh membaca apa-apa ayat daripada surah Al-Fatihah bila imam dah rukuk. Siapa yang baca, dia kena sempurnakan, ya. Dan dia dikira masbuk yang terlambat dan tak dapat rakaat kalau dia terlepas 3 rukun panjang. Itu perbahasan panjang. Jadi kita ambil yang senang, terus rukuk. Dengan syarat kita buat 2 kali takbir. Kalau buat sekali takbir, boleh tak Ustaz? Sebab, ya, takbir rukuk tu sunat. Kalau buat 2 kali takbir, tak sempat pula. Boleh. Ya, jawapannya boleh. Ya. Tetapi bersyarat. Kalau takbir itu adalah takbiratul ihram, maka sahlah solat. Tapi kalau takbir itu tanpa takbiratul ihram adalah takbir rukuk, tak sah. Kalau 2 in 1 Ustaz, dia ada soalan best sikit, kan? 2 in 1, rangkum sekali dah. Allahu Akbar, ni takbiratul ihram aku sekali dengan rukuk, Allahu Akbar. Maka, ya, bila bercampur dua benda yang menjadi pemisah di antara mula solat dengan rukun dengan solat, maka itu tidak boleh. Jadi tuan-tuan kena niat. Kalau sekali je tengok imam dah rukuk lama, risau tak dapat kan, kalau sama, maka tuan-tuan kena takbir ini je. Tapi takbir tu pastikan tengah beri, dan takbir tu adalah takbir solat, memulakan solat Allahu Akbar, terus rukuk. Boleh. Tapi yang saya kata tadi yang terbaik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tak sempat, maka ambil. Tapi niat, ini takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, terus rukuk. Okey. Itu belum menjawab soalan Syikin tadi. Soalan Syikin, ya, sebaik je dia sentuh lutut, imam dah kata Sami Allahu liman hamidah, imam dah bangun, dah tak rukuk. Okey. Itu saya kata ada 2 pendapat. Pendapat pertama mensyaratkan keberadaan kita dalam posisi rukuk itu selepas kita bertakbiratul ihram tadi, ya, sesuai sekadar tempoh tumaninah. Kita dapat tumaninah, ya, imam angkat Sami Allah, dapatlah rakaat. Kalau tak dapat tempoh tumaninah, maka tak dapatlah rakaat. Ini pendapat pertama, artinya 3 second. Ya, tumaninah bahasa kita senang 3 saat lah, atau 2 saat lah paling kuat. Sebab tumaninah ni dirujuk kepada kalimah tenang maksudnya. Tumaninah ni, kalau kita tengok air dalam cawan, tak nampak lah tuan. Okey, nampak? Saya Allah tumpah pula. Nak ngajar bagi nampak ni, air ni goyang,
Ya, bila dia dah berhenti, dia perlukan sedikit masa untuk tenang. Tu air nak tenang. Tapi tomak ninah taklah memerlukan masa sampai tenang lagi, tapi itu maksud asalnya tomak ninah. Tomak ninah artinya bila satu bergoyang, dia perlukan sedikit masa untuk tidak lagi bergoyang. Tetap begitu. Itu maksud tomak ninah. Nanti kita bicarakan lagi lah dalam pertemuan akan datang. Tapi saya ringkaskan begini. Jadi oleh kerana ada ulama mensyaratkan tomak ninah, maka bersama dengan rukuk tu, imam pun masih dalam posisi rukuk, dan kemudian ya dalam tempoh 1, 2 imam sami Allah dan hamidah, barulah kita ya bangun, maka dapatlah rakaat itu. Kalau tidak, tak dapat. Maka jawab soalan ni, maka Asyikin punya pendapat tadi tak dapat rakaat. Tapi jangan risau, ada satu pendapat lagi, sekumpulan mazhab Syafi'i mengatakan asal saja sempat seketika bersama imam. Artinya bukan kita Allah, dia pun sami Allah, itu tak dapat. Artinya kita Allahu Akbar, sami Allah liman, okey, dapat rakaat. Jadi ikutlah pendapat mana, ya, tuan-tuan yang lebih tenang, tuan-tuan yang lebih selesa. Bukan apa pengurusannya, bila mana tuan-tuan menerima itu sebagai rakaat yang diterima, tuan-tuan yakin saya rukuk bawa imam kata sami Allah, ambil sebagai diterima rakaat tersebut. Ya, tapi kalau tuan-tuan rasa aku nak ambil pendapat yang kalau aku dapat 3 second, 2 second bersama imam dan rukuk, bawa aku kira rakaat tu, pun peganglah. Jangan salahkan orang lain, sebab bila mana ulama dah sebut yang mereka ni lebih dekat dan lebih faham tentang hadis Nabi SAW, kita hormat. Ya. Kita hormat. Jadi kita beramal dengan rujukan para fuqaha. Ya, sebab Nabi kata, ya, rukuk tu yang kena tomak ninah. Tapi penyertaan bersama imam ni asal saja sempat bersama imam pada seketika. Ada yang mensyaratkan tumanina, ada yang tidak mensyaratkan tumanina. Jadi boleh saja kita selagi mana kita dengar Allahu Akbar, kita dah rukuk, ya, sebelum imam sami Allah, kita dikira dapat rakaat. Tapi kalau berselisih, kita kena jujur dengan Tuhan kita. Ini antara kita dengan Tuhan, ya. Ini antara kita dengan Tuhan. Orang lain tak akan tahu pun. Ya, mungkin anak kita perasan lah. Jadi bila mana kita rukuk, Allah, imam kata sami Allah, kita belum bar lagi pun imam kata, memang tak dapat lah bang. Yang itu memang tak dapat rakaat. Jadi tak dapat rakaat, susah apalah sangat. Ya, imam ya beri salam, kita tambahlah rakaat tu. Daripada nak tidur malam pukul 2, pukul 3, aku sembahyang tadi cukup, dapat ke tak rakaat ke dapat kan bodohnya kerja tu. Kan pernah terjadi kan, duk termenung terfikir aku sembahyang tadi, lala bangun pukul 2 sembahyang balik qada. Lagi parah. Jadi ada suluhan ilmu yang jelas. Artinya kalau sempat dan memang dapat, kita yakin begitu, maka kita dapat rakaat. Kalau tak dapat dan Allah bagi kita bacaan indera untuk tahu menilai dengan jujur, kita tenang menyembah Tuhan, tambah je 1 rakaat bang, bukan susah sangat. Itu je kan, selesai masalah tu. Okey, ada soalan lain? Itu sahaja yang sempat kita bicarakan pada malam ni, insya-Allah. Ya, moga ada pertemuan lagi untuk kita membicarakan ya rukun solat yang kelima, rukuk serta tumaninah dengan bahasan yang lebih jelas. Ya, saya memang mengajar begini tuan-tuan. Saya mengajar memang saya akan detailkan satu benda, sebab nama kitab ni pun praktikal solat sempurna. Ya, orang kata apa benda satu malam cerita takbiratul ihtiqal. Kalau tuan-tuan bayangkan malam ni kita hanya bicarakan orang habis baca surah nak rukuk. Tak baca cerita pun rukuk lagi. Cerita sikit takrifan rukuk saja. Ya. Tapi pada saya benda tu perlu. Saya cakap benda yang perlu, bukan merapu tuan-tuan. Minta maaf, saya tak ada cakap benda-benda yang tak perlu. Ya, kalau gurau pun adalah sikit-sikit, tak segi langsung pula. Ya, adalah cakap seorang-seorang kat sini, tuan-tuan tak apalah dengan anak bini saya pun duduk dalam bilik je. Lagi budak tu keluar mengayau, kita tak dapat mengaji. Jadi percayalah apa yang kita bicarakan malam ini semua adalah berunsur ilmiah dan keperluan untuk menjelaskan apa yang perlu agar kita beribadah dengan ilmu. Ya, sebab saya teringat sangat Imam Al-Ghazali pesan pada kita, al-amalu bila ilmin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Beramal tanpa ilmu ni gila. Orang gila lah buat, tak ada maklumat. Orang gila kan buat do nothing, ikut dia je. Itu gila. Kita sana sembahyang ni, betul ke awak tahu macam ni, betul ke tak betul? Tak tahu, saya buat je. Gila tu. Sudah-sudahlah gila. Kan?
Tak akan nak gila dalam sembahyang. Memang gila lah kalau sembahyang tanpa ilmu ni. Wal amalu biduni ilmin la yakun. Dia kata beramal tanpa ilmu ni nothing, tak ada. Tak ada benda tu. La yakun maksudnya nothing, tak ada. Awak beramal tanpa ilmu sebab awak tak boleh qualify benda tu. Betul ke tak betul? Tepat ke tak tepat? Ya. Macam orang menulis tapi dia tak faham. Dia tahu ke awak tulis apa? Tak tahu, saya tulis je. Gitulah. Jadi alhamdulillah, ya, sekurang-kurangnya hari ini kita tahu tentang takbiratul intiqal dan ta'rifar rukuk dan sikit penjelasan tentang masbuk tadi. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama. Apapun, saya mohon ampun maaf atas kekurangan, kelemahan diri saya dan kekurangan ilmu saya dalam penyampaian, ya. Dan tuan-tuan boleh beri cadangan kepada saya, ustaz, patutnya kalau ustaz mengajar bagus gini. Begitu. Ya, kita saling membina sebab ngutuk ni tak selesai masalah juga, kan? Ngata kat belakang pun dapat apa, dosa je. Saya pun tak larat je nak nanggung dosa. Ya. Kita ni dah banyak dosa dah, kurang dosa. Kita gentleman, ya. Right message ke? Ya, jadi kita bincangkan macam mana cara penyampaian yang lebih baik, ya, ilmu rujukan yang lebih tepat supaya kita dapat manfaat bersama. Saya sejujurnya memang suka, ya, kalau ada soal jawab, ya, kalau ada yang menegur dan menambah, ya, kualiti pengajian kita sebab manfaatnya terpulang untuk kita bersama. Pesan akhir saya, moga-moga tuan-tuan sudi sharekan kuliah ini. Pada saya benda ni penting, ya. Ilmu tentang solat ni, ingat, ya, solat adalah perkara pertama yang akan dihitung bisyari di akhirat besok. Dia menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan, ya, kongsikan kat Facebook tu, ya, panjang-panjangkan supaya semua orang dapat manfaat daripada, ya, melihat benda yang agak lawak je selalu. Memang seronok Facebook ni balik kita kena tengok video-video gaduh, bertumbuk, gasak. Yang ustaz ajar ni memang sekejap je, dia tengok 3 minit je, ya, 2 minit je, tak apalah, mana tahu dia terasa bab tu dia penting, maka dia akan tengok sampai habis. Okay, wabihi wallah alam. Ampun maaf lagi sekali. Terima kasih kepada Abang Badrul, ya, saudara Badrul Azmi yang begitu gigih berusaha untuk memperjuangkan kuliah-kuliah pengajian di Serau ni. Moga Allah rahmati dia, sihatkan dia, panjangkan usia dia, ya, beri keberkatan dalam hidup dia dan kita semua, insya-Allah. Semoga kita semua didapati Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa salatan wa amalan salihan. Rabbana la tufarriqna illa an dhanbin maghfur وعيب مستور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور يا عالم ما في صدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semua. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti.